إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف قدس الله سره. Maka kata Bishr situ. Maka kata Bishr Al-Hafi radhiyallahu anhu, dengar olehmu akan jawapan, dengar olehmu ayuhar rajul. Al-jawab mana jawapan daripada soalan atas ni. Dulu seorang kata pada Bishr, apa dia kata? Ya Aban Nasr, in qabatta min akhzil birri min aynil khalaq liqamatil jah fa in kunta mutahaqqiqan bizuhdi munsarifan anid dunya fakhus min aydihim liyahmud jahaka indahum wakhruj bima yu'tina ila al-fuqara wa kun ba'd bi'aqli tawakkuli ta'khuzu qutaka min al-ghaib. Itu dulu seorang bertanya kepada Syekh Bishr radhiyallahu anhu, setengah daripada fuqara. Dia kata, hai Bishr Al-Hafi radhiyallahu anhu, ya Aban Nasr, bukan Aban Bishr, Aban Nasr, telah mendukacitakan hati daripada mengambil kebajikan daripada tangan makhluk kerana mendirikan megah. Maka jikalau engkau mentahqiqkan dengan zuhud padahal berpaling daripada dunia, maka ambil olehmu daripada tangan mereka itu supaya menanamkan megahmu kepada mereka, dan keluarkan olehmu akan barang yang diberikan mereka itu akan dikau kepada orang yang fakir. Maka jadilah olehmu dengan tawakul, dan engkau ambil makananmu daripada ghaib. Ya. Jadi orang pergi berkata pada Sayyidina Jibril, qala ba'dul fuqara, setengah daripada fuqara kepada Bishr sedemikian. Maka dijawab, ini boleh dijawab. Faqala Bishr, bisa jawab, isma ayyuhar rajul, al-jawab al-fuqara salasah. Ya, saya bisa jawab, fakir ni ada tiga jenis. Fakirun la yas'al wa in u'tiya la ya'khuz, fazalika ruhaniyin, wa iza sa'ala Allah a'tahu wa in aqsama 'ala Allah abarra qasmah. Ini satu bahagian gitu. Jadi jawab si Bishr, dia kata, wahai saudaraku, hai lelaki ya rijal, bermula fakir itu ada tiga bagi. Yang dikatakan fakir itu ada tiga bagi. Yang pertama, fakir yang tiada meminta. Satu golongan fakir ialah la yas'al, dia tak ada minta. Ni sebab nak buka mulut dia minta bantuan dengan orang, dah dia tutup, cukup dia dengan Allah Ta'ala. Ya, ini dengan golongan ruhaniyin, orang yang rohani, tinggi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Ya, ada tiga bagi. La yus'al wa in u'tiya, sekiranya orang beri, la ya'khuz, dia tak ambil. Kalau diberi, orang beri dia pun dia tak ambil, tiada mengambil ia. Maka yang demikian itu daripada segala orang yang bangsa ruhaniyin, golongan ahli rohani yang tinggi. Dia ada macam-macam di sini. Sini pula iza sa'ala Allah a'tahu. Ya, apabila meminta ia akan Allah Ta'ala, diangkat di tangan, diminta, Tuhan beri. Ini karamat besar, setengah daripada wali besar. Ya, sebab dia mematikan pandangan dia terus kepada makhluk. Orang beri dia tak ambil. Saya pernah bertemu seorang dulu di masjid mana? Di masjid Kampung Hulu dulu.
Dia bawa kayu sebatang, puncang atau buncul, dia cocok, dia pikul. Saya pun datang dia, kita bagilah dia sumbangan duit, dia tak ambil kan. Dia bagi dia RM50, bagi dia salam ni. Tak nak. Dia tak nak tuan. Ini jenis ni. Ya, jenis ni. Dia tiap memandang pemberian daripada orang, dan kalau beri dia tak ambil kan. Allah. Dia orang Kelantan ni, dia raun kata dia pergi. Atau kita jumpa dekat Kampung Ulu. Dia bagi dia tak ambil. Saya tak berhajat, kita pula malu. Salam bagi dia, saya tak hajat dia. Allah, ya. Dia tak berhajat dia, Masya Allah. Ni jenis ni. Apabila meminta ia akan Allah Ta'ala dikurniakan Allah Ta'ala. Tapi dia jangan diangkat di tangan minta, pum, Tuhan beri terus. Ini golongan ruhaniyin, orang yang hati dia sentiasa dengan Allah Ta'ala, dan tidak ada sedikit pun gerak hati dia mengharapkan pemberian orang. Bahkan orang beri pun dia tak nak, dia tak ambil kan. Dan yang keduanya, fakir, tiada meminta ia, dan kalau diberi ia terima. Yang kedua ni, la yus'al, fakir la yas'al, dia tak minta. Tapi wa in utiya qabil, kalau orang beri dia ambil. Ini satu golongan yang kedua. Maka yang demikian itu daripada kaum yang berpegang kepada tawakal dan sukun kepada Allah Ta'ala. Ini golongan yang kedua ni, siapa dia? Min awsatil qaum, daripada pertengahan kaum sufi. Ya, aqduhu tawakkul wa sukunu ila Allah, hati dia sentiasa berpegang dengan Allah Ta'ala. Wa huwa mimman tuda'u lahu al-mawaid fi hadiratil qudus. Allah. Hati dia sukun sentiasa dengan Tuhan. Dan ketiga, fakir yang duduk kepada sebenar. Yang ketiga, iaitulah golongan fakir pula. Fakir i'taqadah, mana tadi? Dan kepada muafakat waktu, yang duduk kepada sabar dan kepada muafakat waktu. Maka bila datang akan dia hajat, maka keluar ia kepada segala hamba Allah Ta'ala, dan hatinya kepada Allah. Ada juga ya. Iaitulah fakirun i'taqada sabrah, dia berpegang dengan sabar. Sabar tu bukan tak ada titik, ada silap. Sadbara, sabar. I'taqada as-sabrah, makna sabar. Dan kepada muwafaqatil waqt, dia muwafaqat waktu, dia memandang kepada waktu yang Tuhan dah tentu. Apa itu berlaku dah, dia diam. Ada jenis ni. Dia ada tiga golongan. Maka apabila datang akan dia hajat, maka keluar ia kepada segala hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iza taraktahu al-hajah kharaja ila al-abidillah wa qalbuhu ila Allah. Wa qalbuhu, dan hati dia sentiasa dengan Ta'ala, meminta. Maka adalah kafarah pinta ni itu siddiqnya. Ya, kafarah soal ialah sidquhu, ialah dia menjujurkan hati dia hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tiga jenis ni. Ada yang tak meminta, beri pun dia tak ambil. Ada yang tak minta, kalau beri dia ambil. Dan ada yang tak, kata apa, kalau dia ajak dia jalan, dia tengok apa yang Tuhan lakukan tadi dia, masya-Allah. Ya, ini jenis-jenis orang yang fakir. Fakir apa ni? Fakir hati dia kepada Allah, bukan fakir dia kepada makhluk dah. Ya. Tu. Dan kata lelaki itu, telah redalah aku. Bila Bishr menerangkan, dia kata apa? Raditu radiyallahu anka, dan telah diridai Allah daripadamu ya Aban Nasr, atau ya Bishr bin Hafi radiyallahu anhu. Tajuk kita ni apa tuan? Kita masih dalam tajuk fala tamuddanna yadak ila al-akhz min al-khalaiq illa antara anna al-mu'ti fihim maulak. Tajuk kita masih lagi belum habis ni. Fala tamuddan yadak, jangan engkau hulurkan tangan engkau kepada mengambil daripada pemberian manusia, melainkan engkau pandang itu adalah dari Allah, boleh ambil.
Kalau orang beri kita kena pandang ini adalah pemberian Allah yang dah siap pada azal lagi. Cuma orang yang bagi ni postman ni dah. Maka kita ucap terima kasih pada dia, sekadar tu. Ya, kalau dia beri sumbangan apa kita nak balas. Kalbi kita dengan Tuhan. Kalau orang bagi kalbi kita tak dengan Tuhan, jangan ambil. Ya, rosak rohani kita. Ya, orang beri wah kita pun puji dia, wah bagus dia. Sampai ke mati ingat yang diberi bukan banyak now, yang Tuhan beri tak pernah putus kat kita ni. Ya, kenapa kita putus dengan Tuhan? Ya, tu. Jangan ambil kalau kita tak pandang itu dari Allah. Kalau kita ambil, jawab dia rohani kita akan cedera. Ya, kita akan lagi jauh dengan Tuhan, hati kita akan lagi gelap dengan Tuhan. Habis. Akhirnya hidup kita tersiksa dengan apa tuan? Tersiksa dengan hijab. Ya, siksaan yang paling besar dalam diri manusia dalam dunia apa? Ya, al-hijab, fasababul azab wujudul hijab. Azab yang paling besar dalam dunia bila kalbi kamu terdinding dengan Allah Ta'ala. Payah nak menghadap Tuhan. Kadang-kadang dalam semayang pun tak boleh menghadap lagi. Itu dah kena bala macam-macam. Ya, semayang tempat menghadap, tiba-tiba dalam semayang tak boleh menghadap, luar semayang tak cerita lah. Ya, sebab dia adab jaga tu. Ya, dia kata apa? Fala tamuddanna yadak. Jangan kamu panjangkan, hulurkan tangan kamu untuk ilal akhz, kepada mengambil minal khalaik, daripada makhluk, illa, melainkan. Jadi orang yang tak ambil tadi mungkin yang jaga dalam. Dia rasa hati dia belum tetap, dia malah nak ambil. Yang ambil pula dia memandang tu dari Allah, bukan dari orang. Cuma zahir ni ucap terima kasih dah. Kalbi kita tetap dengan dia. Yang kita nak jaga ni kalbi yang tadi, roh. Sebab dia yang boleh menembus alam makrifat. Kalau dia rosak je biar jam, tinggal sangkau je kita. Illa melainkan Allah tara annal mu'tiya fihi maulak, melainkan yang memberi kamu itu ialah hakikat ialah Allah Ta'ala. Baik, kata kazalik faqus ma wafaqal ilm. Jadi kalau betul kau boleh pandang itu dari Allah, maka yang kedua kamu tengok pula segi syariat betul halal, ambil tak apa. Ya, jadi dua tu. Syariat dan tu yang besar dalam tu. Jangan kita pandang daripada orang. Ya, sebenarnya yang mengantar itu ialah hakikat daripada Allah Ta'ala. Allah. Kemudian ada Sayyidi Abu Muhammad maka adalah Sayyidi Abu Muhammad Ibnu Hamzah, tiada menerima ia ada pada seorang akan suatu. Ya, orang pergi tak terima, tu yang lain yang pertama ni. Dan Sayyidil Abu Abbas Al-Mursi, wali besar dua-dua ni. Sayyid Abu Abbas siapa dia ni? Guru bagi tuan pengarang kita ni. Siapa pengarang kita? Sayyidina Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Ini guru dia ni. Ya, Sayyid Abu Abbas Al-Mursi. 30 tahun aku tidak pernah berpisah dengan nur Rasulullah SAW. Siapa dia? Sayyid Abu Abbas. Kalau aku berpisah tersaat tombang aku dia. Menunjukkan dia sentiasa rapat dengan baginda SAW, ruhani dia. Allah. Jadi si Abu Abbas Al-Mursi pula menerima ya daripada yang datang satu. Dua-dua ni besar-besar tu kan, orang-orang VIP Allah Ta'ala ni, wali-wali besar tu ya. Yang satu terima, yang satu tak terima. Maka dikata orang begini, apa beza? Jadi orang pun berkata-kata, apa beza ni dua ni? Satu terima, satu tak terima. Maka sampai kata demikian itu kepada Ibn Abi Hamzah. Akhirnya perkataan itu sampai kepada pendengaran Sayyid Syekh Abi Muhammad bin Hamzah. Maka katanya, siapa jua yang membezakan antara saudaraku Abu Abbas Al-Mursi, kalau dicuba nak bezakan antara aku dengan dia, dan tiada beza antaranya, tak ada, sama ya. Dan antara kami sekali-kali, tetapi adalah ia telah luas ilmunya, dan bahawasanya aku menahani akan daku war'in. Itu. Adapun si Abu Abbas Al-Mursi menerima sebab luas ilmunya. Itu tawaduk pula. Si Abu Hamzah tawaduk, si Abu Muhammad Hamzah dia tawaduk. Bila orang tanya dia tak komen kawan tu.
Dia memuji, itu sifat wali-waliullah. Dia memuji kawan supaya apa? Dia pandang diri rendah. Ya, kalau kita komen dia terima tu dia tak ada warak lagi, dia kuat dunia lagi. Dia tak komen macam tu. Orang komen tu busuk hati yang gitu. Memandang orang tak elok tu orang yang busuk hati. Para wali tak pernah pandang diri dia baik, dia pandang orang yang baik. Ya, sebab dia kata Syekh Abu Abbas Mursi terima, masya-Allah, dia ilmu dia luas gitu. Itu maksudnya. Apa maksud ilmu luas tadi? Dia pala ta'khuz, jangan ambil illa antara al-mu'tih wallah. Dia tak ambil melainkan dipandang semua dari Allah, tak ada masalah. Dia ambil dipandang semua dari Tuhan. Bila dipandang dari Tuhan, tak adalah hati dia tergantung dengan makhluk, tak adalah hati dia tergantung, terikat, tertambat dengan makhluk. Hati bila tertambat dengan makhluk, terikat dengan makhluk, na'udzubillah, yang mana tak ada jalan ke Tuhan, jam habis. Dia zikir pun tak jalan. Dan kalbi dia tertambat habis. Lepas tu dalam suruk di antara warid besar, bila kalbi terbuka, awrada alaikal warid liyatasallama min yadil aghyar, wa yuharrik min riqil asar. Telah hantarkan warid sehingga kalbi kamu terlepas daripada dipegang. Kalbi kita dipegang, ni tangan maknawi, mana dipegang oleh makhluk. Hati kamu dah tak nampak makhluk dah, bergantung betul dengan dia. Tu warid besar. Warid besar bila kau dengan dia kata. Ibn Atak sebut dia, selagi kau dengan makhluk, kata Ibn Atak, belum lagi kau tertambat. Imanu mar'u la yakunu mutakammila hatta yarana naskal ibil musila. Iman seorang takkan sempurna makrifat dia. Sehingga dia tengok orang tak ada rasa apa, macam dia tengok unta tak ada rasa apa, baru dia boleh pergi. Selagi dia tengok orang tergantung, terikat orang, jauh lagi. Sebab tu dia kata sini, si Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu menerima sebab apa? Sebab ilmunya tinggi, dia kata. Dan aku pula tak terima sebab apa? Aku menahani akan war'a. Aku menahani aku oleh al-war'u, sifat berjaga-jaga. Jaga apa? Takut termakan rezeki kawan tu haram kan? Kalau kita syak rezeki haram kan kita berdosa, tak pasal-pasal lah. Ya. Sebab apa? Sebab aku belum berapa boleh memandang. Tu maksudnya. Dia rasa dia lagi takut tak boleh pandang tu dari Allah. Kalau ambil kata aku pula hati aku dah tersangkut pada makhluk, sedangkan aku masih lemah iman. Dia pandang pada dia wali dan itu mana wara' al-war'u hasan walakin fil ulama'i ahsan. Dalam hadis Nabi kata wara' itu elok, tetapi pada ulama terlebih elok. Bagi kita ada dua hukum. Dia panggil pertama hukum syar'i. Hukum syarak tu hukum fiqh. Adapun tasawuf dia panggil hukmul war'i, hukum wara' tu dalam hadis dia tu. Semua dia ada hujah daripada Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang telah dikupas oleh arifin billah, bukan ulama sebarang kan. Ulama-ulama syariat ni hebat, tapi dia kupas bahagian zahir lah. Okey lah tu, hebat lah tu. Yang ni tambah lagi dalam, ya, dengan makrifat yang Tuhan buka khas, dia panggil golongan arifin billah di kalangan para awliya, wali-wali besar. Allah. Dan setelah kata senya telah ittifaq, mana telah sepakat bahawasanya setengah raja negeri, ya, kami memberi ia kepada Sayyidi Aba Abdullah bin Ubbad rahimahullah ta'ala satu pakaian, maka diterima. Ada satu orang raja dia beri pada seorang wali, wali itu terima. Dan telah memberi ia kepada Sayyidi, ya, Umar ibn Jarrah rahimahullah ta'ala, maka tiada diterima. Raja sama beri pada dua orang wali, seorang terima, seorang tidak. Apa maksud dia? Sama ya. Ya, dia kata sama. Jangan kau bezakan, masing-masing ada ahwal dia. Maka bertanya setengah orang daripada demikian itu, kenapa yang ni terima, yang ni tidak? Dan katanya membaiki hati raja itu wajib. Itu kata yang terima. Kan aku tak terima kan, raja kata apa pula kan, dia kecil hati, jadi aku terimalah dengan ijma' segala orang yang berakal. Dan wara' itu sunat. Maka barang yang takluk pada yang wajib, maka terlebih utama halnya daripada takluk pada yang sunat, ya, dengan syarat bahawa tidak jelas pemberian itu ada ikhtilat biharam dengan benda haram, ya. Kalau ikhtilat bercampur terang tu ambil lah habis. Dan kata Syekh Siri Al-Saqati, guru bagi Imam Junaid radhiyallahu anhu, Siri Al-Saqati dia sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal.
Dia berkata bagi imam mazhab, anak murid bagi Imam Syafi'i kita, itulah mujtahid mutlak Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Dia kata, ya Ahmad, hei Ahmad, takut olehmu bahaya menolak. Ada ya, ini dipro kepada menerima kalau pemberian. Takut oleh kamu bila orang beri kau tolak, kau tak terima, bahawa menolak itu terlebih sangat daripada bahaya mengambil. Sebab kalau kau tolakkan, kan hati orang tu kecil, kecil hati dia, dia rasa tersinggung. Jadi maknanya kita ambil lah. Tak nak pun ambil, lepas tu beri kat orang lain. Itu saja. Dan sabda Rasulullah SAW, barang siapa didatangkan Allah Ta'ala akan dia rezeki pada tiada meminta. Ya, mana dia pun tak ada masuk dalam kepala dia rezeki. Tiba-tiba ada orang beri je. Dia tak ada cadang dan tak ada berhajat, tak ada terlintas hati dia rezeki tu. Tiba-tiba datang orang beri, tiba-tiba dia tolak, tu bahaya. Ya, rezeki yang paling halal ialah rezeki yang kita tak minta dan kita pandang dia datang dari Allah. Itu rezeki paling halal. Ya, dia datang rezeki itu kita pandang, ni haza min fadli rabbi, ini kurniaan Tuhanku. Kita buang pandang hati daripada sebab itu rezeki paling cantik. Ya, barang siapa dihadapkan kepadanya sesuatu daripada rezeki orang bagi, daripada tiada meminta, dia tak ada minta dan tak ada teringat pun, dan tiada melihat-lihat, mana hati dia tidak mengharap-harap pemberian orang, maka hendaklah diambil. Kalau orang bagi, ambil lah. Ya. Maka jikalau ada kepadanya kaya, manakala dia tak berhajat pada benda itu, maka hendaklah diberikan kepada orang yang terlebih sangat berhajat daripadanya. Ambil, kita ambil. Ya, sebab nak jaga hati, kan dia terasa. Tapi lepas tu kalau kita kata benda ni kita tak perlu sangat, kita pun dah banyak ada, misalan dia. Ambil bagi orang lain lah. Tu je. Tak ada masalah. Kalau kita tolak, takut kawan tu terasa hati dan seumpama. Itu satu pandangan kebanyakan ulama itu. Dan adalah Rasulullah SAW memberi kepada Umar bin Khattab. Ini ada cerita Rasulullah SAW sendiri memberi kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, berikan olehmu kepada orang yang terlebih fakir daripada aku. Bila Rasulullah beri pada Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, berilah orang yang terlebih hajat daripada saya, mana saya dah cukup ni. Maka sabda Rasulullah SAW, ambil olehmu akan dia. Hei Umar, ambil. Ya, aku bagi kau tak nak ambil, jangan. Ya, Rasulullah beri. Maka bila Rasulullah beri, Rasulullah kata ambil, yang kata ambil. Kemudian hargakan olehmu akan dia, atau sedekahkan olehmu akan dia. Hargakan olehmu akan dia mana? Jual lah kalau kau tak nak. Kena duit tu kau pergi sedekah kat orang, apa yang payah sangat. Itu maknanya. Ya. Kau tolak kan, orang rasa hati kan panjang cerita, macam-macam hal jadi. Dia kecil hatilah, dia sakit hatilah. Sedangkan sebaliknya, idkhalus syurul fil qalbil mu'min ibadatun, memasukkan kegembiraan dalam hati orang beriman adalah ibadat yang besar pahala. Ya, jadi dia berhajat nak bagi kita ambil, orang suka dia ambil, boleh pahala. Ya, bukan payah sangat. Kita tolak kan panjang cerita lah kan. Dan barang yang datang akan dikau daripada harta, dan engkau tiada melihat, mana orang bagi kita pun tak ada terlintas, tiba-tiba tak siapa-siapa datang dibagi, atau paling baik itu. Dan tiada meminta, engkau pun tak meminta-minta, maka ambil olehmu akan dia. Dan barang yang tiada, maka jangan engkau ikutkan akan dia nafsu. Yang tak ada jangan kita duk khayal kan. Yang datang tak ada khayal, tak ada apa, tu ambil. Dan kalau kita tak perlu bagi orang lain, senang, tak ada apa-apa masalah. Itu diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Salim radhiyallahu an, dia tak nak dia kan, orang beri kita nampak orang, Tuhan tak nampak, itu bahaya, racun. Atau hati kita duk nanti orang beri tirannya, ingat jauh orang tu tak nak beri aku. Ni banyak ni kan dapat ni kan. Jangan gantungkan hati kita dengan makhluk. Itu bahaya besar, menyebabkan qalbi kita tidak boleh uruj mi'rad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tergantung. Ya, putuskan gantungan kita dengan makhluk. Ya, iqta alaqatul qalbi bil khalaiq. Putuskan gantungan hati kamu dengan makhluk. Anlik qalbak billah. Tambat hati kamu hanya dengan Allah taala. Dan kata Salim radhiyallahu anhu, maka dari kerana demikian itu adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ni anak Sayyidina Umar, ya, radhiyallahu anhu, jalan humah, tiada meminta daripada seorang akan sesuatu dan tiada menolak ia akan sesuatu.
Dia pinta pun tidak, kalau orang bagi pun tidak. Ni masalah memberi, dibahas masalah pun, dan nak terima tak terima macam mana, panjang bahas ni. Sebab apa? Sebab apa nak? Sebab apa? Kitab ni bahas apa ni? Qalbi, hati. Dia takut ni jalan rosak. Rosak apa? Rosak berpaling dengan makhluk je rosak dia. Nak betul-betul hati kita bertawajuh, jangan ada gangguan kesiddikan tawajuh qalbi kita wa ta'ala. Dengan sebab pemberian tadi, kena cara dia cantik, tak kena cara hati boleh rosak. Itu maksudnya. Sebab tu dia kata, kau jangan terima melainkan kau pandang itu dari Allah. Fala tamuddanna yadak ilal akhaz, kamu jangan menghulurkan tangan kamu pada mengambil minal khalaik, daripada pemberian makhluk, illa antara, melainkan kau pandang annal mu'tiya fihim maulak, bahawa yang pemberi sebenar adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, benda yang kita buat, semua benda semua dah siap pada azal lagi dah. Ya. Allah. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu tiada meminta daripada seorang akan satu dan tiada menolak ia akan satu. Orang beri pun dia, orang tak beri pun dia tak minta, dia pun tak ada gantung hati. Tapi kalau orang beri pun dia tak tolak. Maka adalah melihat-lihat kepada manusia, itu mazmum. Hati kita dah lihat, oh dapat ni kan, ni ada orang nak bagi ni, ada mengharap pemberian orang, itu mazmumun, dicela oleh syarak. Ya, yang memberi cedera dalam tauhid. Tauhid bermakna mengesakan. Ya, di sini mengesakan apa? Mengesakan akan ru'yatul qalbi, pandangan hati kita. Hati kita nak satu, pandang kat dia je. Kalau kita pusing ni pandang ke makhluk, habis dia sudah dari syirik. Ini bukan syirik paling i'tikad ya. Syirik i'tikad lain. Ini syirik bin nazar, syirik bil qasdi. Dia banyak pembagian. Dan kata Syekh Ibrahim Ibn Adham, ni seorang wali besar ya, yang terkenal, coba terkenal satu dunia kenal ni. Seorang raja besar, sultan yang meninggalkan ya, sultan dia ditinggalkan. Sebab dia mencari jalan ma'rifah akan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan awal karamat dia duduk dalam makam kun fayakun. Ya, apa dia kata je tuan luruskan. Ya, itu dalam hadis. Ya, iza aqsama abarra. Kalau dia sumpah, dia minta dia doa ampun, Tuhan luruskan terus. Sebab dia memandang dan dia bercakap, dia memandang, dia bercakap min lisanillah. Ya. Dia pandang semua hakikat dari Allah Ta'ala. Karamat pertama dia, bila dia berjalan satu ketika, Syekh Ibrahim bin Adham, dia nampak seorang melayang jatuh dari jambatan yang tinggi. Ya, orang tu jatuh di jambatan, melayang. Dia tunjuk dengan jari, dia kata kif biiznillah. Dia kata berhenti dengan izin Allah, tergantung kawan. Kita kalau tunjuk kau lagi laju. Dia tunjuk kif biiznillah, berhenti dengan izin Allah, pum, berhenti kawan. Tu ya. Dan dia pergi di bustan, dia duduk dalam kebun dia tentang ni, dia berbaring aja, ular datang, patahkan daun yang lebar, ular duduk di kepala dia, ular berkhidmat dengan dia, ular kipas. Kalau kita tidur siap-siap ular belit itu. Ular kata kau ni dengan aku sama belit gitu. Ini dia belit tuan ni. Ini kan masuk tiup pula. Wah, dia pula ular belit tiup kipas. Si bebal banyak dan ditiup. Ya, dalam kebebal kau tak gerti karamatul aulia sabit indal ahli sunnah wal jamaah. Pergi buka, pergi mengaji habis sikitlah. Mengaji tak habis komen yang ditiup macam-macam. Dia lukis gambar gimau lah macam-macam. Kalau gimau terekam kau tahu. Ada orang macam ni, kalau gimau dijumpai memang gimau makan dia kan. Ya, para aulia ditunduk, man khafallah khafahu kulli syai. Siapa yang berjaya riyadah mujahadah membulatkan kalbi dia dengan Tuhan, dia takut lain tambah. Tuhan beri dia karamah. Ya, khafahu kulli syai, gerun akan dia oleh yang lain. Binatang buas pun tunduk kat dia. Ya. Dia suruh dia baca banyak sikit buku-buku kitab-kitab para aulia. Ni jenis tak kena aulia apa ya juga kan. Lepas tu buat komen di YouTube macam-macam. Kalau lagi nampak lagi komen, lagi nampak bodoh. Dan kata Syekh Ibrahim bin Al-Khawwas radhiyallahu an, tiada patut bagi orang yang sufi itu duduk ia kepada kasab, melainkan kepada orang yang ada hajat padanya. Ya. Orang di sufi ya, dia elakkan daripada apa? Kasbin, usaha tadi.
melainkan kepada orang yang ada hajat, kecuali kalau dia ada ayal, ada ahli keluarga, wajib nafkah tu dia kena kerja lah. Jadi kalau dia tunggal je, lebih baik dia menyendiri, melatih rohani dia sampai dia jadi rijal. Ya, sampai dia jadi rijal. Apa rijal? Ahli ma'rifah. Ya, orang dulu macam tu tuan ni. Dia riadah ada betul, pum, terlepas hijab dia, baru dia campur. Ya, maknanya apa? Dia duduk dalam dua. Ya. Satu dia panggil apa? Mudakhala sidq, yang kedua mukhraj sidq. Ya. Mudakhala sidqin, dia masuk dalam tempat masuk yang benar. Apa makna mudakhala sidqin? Antadkhula ma'allah. Kalau mukhraj sidqin ay antakhruja ma'allah. Engkau masuk menghadap makhluk dengan Tuhan, engkau keluar pun dengan Tuhan. Betul. Kalau kita masuk menghadap makhluk sama makhluk dengan nafsu kita, kita habis. Keluar pun dengan nafsu kita juga habis. Ini mahjub, ini golongan terdinding dengan Tuhan. Dan tidak ada azab paling besar bila qalbi insan terhijab, terdinding dengan Allah Ta'ala. Ya, itu. Semua ada kaedah dan kalau tak faham, pergi mengaji lagi lah kepada orang yang faham kan. Ini dia tak faham, dia komen macam-macam. Kadang-kadang kita kesian juga kan. Kalau komen benda kau tak faham buat apa. Melainkan kepada orang yang ada hajat kepadanya dan tiada hajat baginya karahiyah, iaitu mengantar ia antaranya dan antara taklif, maka amal itu afdal padanya dan kasab itu terlebih baik, kerana bahawasanya duduk itu tiada patut ia bagi orang yang tiada kaya daripada keberatan. Ya. Sebab di sini kita nak ukur dan dia banyak lapisan, kita tak boleh letak hukum sembarangan. Orang ni macam ni kita kena tanya apa dia punya kedudukan. Orang ni buat macam ni apa dia punya masalah. Kalau dia terkam, kita kata orang pam, dia makam ni, dia ni makam. Tak sama macam ni. Obat pun tak sama. Ada kita pergi klinik minta ubat dengan doktor, doktor datang, oh obat, dia ambil ubat sebarang. Boleh tak? Mana boleh. Dia cek kita dulu. Ya, apa sesuai penyakit kita ni. Dan betul lah baru dia bagi ubat yang sesuai. Dan kedudukan jasad seorang tadi tak sama pun menyebabkan kedudukan dia tak sama, obat dia makan tak sama. Apatah lagi kalau rohani dia tak sama. Orang ni makan apa? Dia makan apa? Tajrid, atau dia makan asbab dan sebagainya. Iaitu ada perbahasan-perbahasan ni sebab untuk menjaga rohani supaya dia cantik dengan Allah Ta'ala. Dan kata Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu anhu, selagi asbab itu berdiri dalam nafs, maka asbab itu terlebih baik. Mana kalau usaha ikhtiar ni bagi kita perlu, usaha lah. Cuma rohani itu jaga. Jasad kita dengan makhluk, tapi rohani kita dengan dia. Uzlah batin dia panggil. Ya, jasad dia dengan makhluk, tapi rohani dengan Tuhan. Ini banyak pakaian-pakaian aulia. Abdanuhum ma'al khalaik wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka dengan makhluk, rohani dia dengan Tuhan. Yang kita nak jaga betul rohani dalam tu. Sebab dia tu mutiara besar hakikat diri kita yang boleh menembusi alam-alam makrifat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adalah kepada kepala harta Utbah bin Ghulam radhiyallahu anhu satu qirat, maka dibagikan kepada maka dibelikan kepada 2 daun khurma. Adalah kepala harta. Apa kepala harta ni? Modal. Ya. Dia mana ada modal seorang waliullah kan. Itulah Utbah bin Ghulam radhiyallahu an. Dia kalau dalam kitab dia kata radhiyallahu an itu min kibaril auliya, daripada wali besar. Bukan sembarang tu, dia doa dalam tu. Jadi adalah gulam, Utbah al-Ghulami radhiyallahu an, dia ada kepala harta, mana ada sikit modal, 1 kirat. Maka dibelikan kepada daun khurma. Dia beli daun khurma, maka diperbuat dia daripadanya, maka dibuat anyaman, dijual lah, ya. Dan dijualnya dengan 3 kirat. Kalau kita modal RM10, kita jual dia dapat RM30, maka dimakannya 1 kirat RM10 makan, dan disedekahkannya 1 kirat RM10 sedekah, dan dibelikan yang ketiga pada daun kurma, balik modal balik. Macam tu dia. Ya, dia dapat untung, dia jual, katalah modal kalau kita besar sikit modal 100,
dapat 300 dia meniaga, 100 dia buat belanja dia, 100 tadi dia bagi pakai miskin. Dia yang ni yang payah ni. Yang bagi 3 100 nak bagi tuan. Kalau RM10 boleh tahan, dia banyak dia mula nak kunci. Tamak boleh, dah banyak lagi tamak kan. Jadi dia bagi 3 tu. 100 dia bagi kepada fakir miskin dan derma untuk jalan Allah dan sebagainya lah. Yang 100 lagi dia beli modal balik meniaga balik. Macam itulah dia. Ya, jadi maknanya dia menjalankan usaha pada zahir tu maksudnya. Tidaklah dia duduk saja, tidak. Dan kita pun tak komen kalau orang duduk saja, kita kena tanya apa kedudukan, apa masalah dia, maka tuduh itu sah. Ya. Ada yang jalan tu, ada yang dia seorang. Bagi dia seorang, dia tak ada anak, tak ada apa, dia seorang diri je. Ya, bagi dia nak jalan rohani senang, pun dia kerat. Ketika dia perlu dia cari, lepas tu dia berhenti. Dia beribadat batal pun ada cara tu. Yang tak mau kalau dia ada iyal, dia ada ahli keluarga, tiba-tiba dia tak nak usaha mencari rezeki yang halal untuk tanggungan, atau tak boleh lah, itu syariat bercanggah kan. Ada satu cerita lah, ya. Dia pergi keluar dakwah tabligh. Dia bukan semua tabligh yang asal atas tu yang hebat-hebat tuan tu. Maulana Zakaria tu wadi besar tu, muhaddis, ulama hadis besar tu. Ni yang bawa-bawa, ni yang silap. Ada yang silap ada. Dia keluar setahun tak pergi kerja, tak ada anak-anak, balik pula suruh bini masak. Bini pun ambil tasbih, bini goreng ke tasbih. Makan lebang dia kata. Kelip tu. Ada kau duit kau tak bagi, ikan nak beli sayur bagi kau tak bagi, lepas tu kau suruh pergi masak. Bini dia pun cerdik, dia gunting tasbih kawan, dia goreng. Dia goreng tasbih, makan bang dia. Kelip macam katak sakit. Isteri ada peringkat. Kalau ada iyal, dia ada tanggungan, ya, ada isteri, ada anak, dia wajib kena usaha. Tapi kalbi jaga, kalbi jangan bagi kat makhluk, kalbi dengan Tuhan. Kalau dia tak ada, dia kata dia seorang, dia sebatang kara, anak tak ada apa, tak ada apa nak buat apa lagi, dia speed aja lah rohani dia pun ada juga macam tu. Jadi kita tengok keadaan orang ni macam ni, ya, tak sama. Jadi bagi sini ceritakan Utbah Al-Ghulami, dia berniaga, banyak wali besar. Ya, tuan guru saya pun tuan guru di Mesir, si Abu Fat radhiyallahu anhu, wali besar. Tiap-tiap hari dia menghadap baginda sallallahu secara rohani tadi. Besar tu. Wali besar tadi. Dan dia mempunyai 2 telaga minyak. Bukan telaga air, telaga minyak. Jutawan kan. Jadi mana wali-wali tak sama. Ada yang kata tengok macam fakir miskin, orang tengok yang kaya-kaya pun ada, semua ada. Tapi dia sama mana? Qalbi dia sentiasa dengan Allah Ta'ala. Itu beza dia orang. Ya. Kita nak pakai dalam ni, syariat kita jaga, dalam kita kena prepare betul. Ya, halusi dalam sehalus-halus bagi mendapat keselesaan dengan Tuhan. Ya. Faham tak? Kita kalau pergi kedai beli perabot, dia ada 2 jenis. Satu perabot belum polish. Nak beli boleh juga ambil lah, tapi dudukkan tak sedap. Kesat ke apa boleh duduk, tak ada hal. Ya, tapi kalau nak selesa lagi gajian dah polis. Yang dah cat berni dah boleh, tu sedap sikit licin. Begitulah kalbi. Kalau kalbi kita gajian, kita polish dia kan, ya, dengan riyadhah, mujahadah, suluk dan sebagainya, insya-Allah kita akan rasakan kenikmatan kita dengan dia billah. Ya, sampai kita boleh putus pandangan makhluk, terlagi sedap. Al-sayru fillahi la yakuni illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan tak akan sempurna melainkan difanakan yang makhluk. Ya, keperasaan makhluk dia tengok tak ada apa, dia berlazat dengan Tuhan, baru dibuka pintu makrifat. Tu cerita dia. Sebab tu dia orang riyadhah, mujahadah kuat, nak membersihkan sementara ada pinjaman umur yang Tuhan pinjam. Ya, kalau sentap aja kan dia tarik, tak sempat, rugilah kita tuan ni. Dia pun kalau menau ni tak berapa hari lagi tuan, tak besok lusa pun boleh jadi jalan tuan ni. Allah. Dan sabda Rasulullah SAW satu lagi ni, hendaklah mengambil seorang kamu akan talinya dan mengikat akan kayu terlebih baik baginya daripada meminta ia akan seorang memberi akan dia atau yang menegak ia akan dia. Ya. Seorang tadi pergi ambil tali, dia pergi masuk hutan cari kayu, buat keluar, jual, dapat hasil tu makan untuk dia ibadat, tu lebih baik daripada mengharap-harapkan hati dia pada pemberian orang. Jadi hati akan rosak. Itu masalah dia. Ya, segi zahir fiqh satu hukum, segi hakikat hukum dia qalbi. Sebab bila kalbi kita tahu apa jadi, hati kita menghadap, mengharap ke orang tu yang rosak dia bahaya. Perjalanan makrifat dia akan terganggu. Sebab dalam pemberian begitu juga. Kalau seorang memberi pada hadiah, Nabi kata Rasulullah SAW suruh balas cepat.
Dia beri hadiah, kita balas balik hadiah. Macam orang dulu kan, bila berbuka puasa kan, petang-petang dia hantar kuih kan, orang pun balas, ambil kuih dia balas. Tu disuruh oleh baginda SAW. Paling tidak tak ada pun kita balas dengan doa. Tujuan sebab apa hakikat dia? Supaya kalbi kita jangan tergantung dengan makhluk. Tu sebenarnya. Sebab kalbi kalau gantung dengan makhluk, habis tu dia akan mahjub, dia terdinding dengan Allah Ta'ala. Itu rahsia di situ sebenarnya. Jadi dia ambil tadi, dia usaha untuk diri dia lebih baik daripada dia mengharap-harap. Tapi kalau dia buat tadi, dia tak mengharap. Sebab bawah ni yang takut ni apa? Mengharap-harap. Tu yang bahaya. Sebab bila mengharap menyebabkan kalbi kita akan berpusing menghadap pada makhluk, tidak kepada Allah. Maka kalau ibadat zahir kita semayang, kita pusing dada kita kiblat, batal semayang. Itu makam ibadat. Kalau makam ubudiyah, kalbi, kita pusing dia kalbi menghadap makhluk, batal ubudiyah. Apatah lagi nak masuk makam hurriyah atau makam ubudah, makam kemerdekaan, itu lagi jauh. Sebab tu kena banyak tebuk dalam tu, bersih sehingga dia betul-betul kenal ia sebenar-benar akan Allah Ta'ala. Maka ketika itu bahawa dia akan berlazat dan bernikmat, dan kalbi dia tak akan berpusing, melainkan tepat tawajuh dia kepada Ta'ala. Dan ketahui ilmu bahawa sembarang siapa telah mengetahui akan kebesaran hak kita Ta'ala, saya tiada ia minta atas yang lain. Kalau dia kenal siapa Tuhan dia, saya dia tak akan berpaling hati yang lain. Sebab dia Tuhan, pemilik, pengurus, penentu segala-galanya, bukan makhluk. Dia tentu yang tu saja berlaku. Maka apa perlu kita menghadap kalbi pada makhluk. Hadapkanlah kalbi kita sepenuhnya bulat kepadanya, insya-Allah banyak futuhat akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Allahumma ighfir lana wa inna khaira kullahu bi anta bina. Alhamdulillah. Subhanakallahumma